Seterusnya kita ke Sarawak bersama dengan Puma Win. Antara tumpuannya, KPDN HEP komited tingkatkan taraf hidup usahawan luar bandar. Silakan Puma. Baik Dilaila, terima kasih. Salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP komited meningkat taraf hidup usahawan luar bandar di Sarawak. Menterinya Dato' Alexander Nantalingi berkata menerusi penganjuran kempen Beli Barangan Malaysia KBBM, ia secara tidak langsung mampu mengembangkan produk keluaran mereka ke pasaran yang lebih luas. Ujar Dato' Alexander, selain memupuk kesedaran masyarakat terhadap produk-produk tempatan, usaha ini juga mengetengahkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini, khususnya di Kapit untuk menjana pendapatan mereka. Ini kerana PKS telah dikenal pasti antara pemangkin pertubuhan ekonomi negara. Ini adalah satu galakan kepada kami di kementerian. Nanti akan bawa juga program sebegini ke pekan-pekan yang kecil di kawasan-kawasan yang lain ataupun di negeri-negeri yang lain, sebab nak merancangkan sektor ekonomi, sektor perwujudan ini adalah bukan semestinya sahaja di kota raya dan bandar-bandar besar. Beliau memberitahu pemberita dalam Majlis Penutupan Karnival Kepenggunaan KBBM di Kapit. Penganjuran KBBM ini merupakan inisiatif memperkukuh perbelanjaan domestik dalam merancangkan semula ekonomi negara. Utamakan keperluan negeri dan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Demikian pesanan Ketua Menteri Dato' Patigi Abang Johari Tonopeng kepada bakal pemimpin baru yang akan menerajui Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak, Seberkas, selepas beliau membuat keputusan meletak jawatan sebagai Presiden Seberkas. Datuk Petinggi Abang Johari Tonopeng yang menyandang jawatan sebagai Presiden Seberkas sejak tahun 2017 berkata, pelapis yang bakal dipilih mestilah melaksana tugas dan amanah dengan ikhlas dan telus selain mengambil kira keperluan setiap agama dan kaum. Inilah masa depan dan Seberkas sebagai pertubuhan yang mempunyai pengalaman yang begitu panjang dengan pemimpin bertukar ganti. Dan bertukar ganti pemimpin pun mengikut perubahan zaman, mestilah bergerak mengikut kehendak negeri dan juga masyarakat. Jadi hari ini saya memberikan bayangan apa Seberkas nak laksanakan dalam masa cabar era baru ini, dan saya telah membuat keputusan untuk mengundur diri menjadi Presiden, dan saya serah kepada pimpinan Seberkas untuk memilih pengganti saya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Agong Tri Tahunan Seberkas di Miri. Program pengukuran tanah NCR, inisiatif baru yang diperkenalkan sejak tahun 2010, telah berjaya menyukat secara perimeter seluas 942,840 hektar. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, daripada jumlah itu seluas 753,456 hektar telah diwartakan. Ujar beliau, jumlah itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kaedah lama yang diguna pakai dengan hanya 260,000 hektar telah disukat. Oleh yang demikian, kerajaan negeri telah memperuntukkan 40 juta ringgit bagi pelaksanaan kerja-kerja pengukuran perimeter memandangkan kaedah itu dilihat lebih efisien. Kerja-kerja pengukuran itu berdasarkan permohonan tanah NCR yang diluluskan dan sesi dialog diadakan bersama penuntut-penuntut tanah NCR berkaitan sebelum aktiviti pengukuran bermula. Ia bertujuan memberi penerangan dan mendapat maklum balas sebelum kerja pengukuran di lapangan dilaksana. Tambah Dato' Amar Awang Tengah, dengan adanya dokumen pemilikan dan persempadanan yang jelas, tiada pihak boleh mempertikaikan pemilikan tanah tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri di Bau. Seramai 117 orang penerima melibatkan 3 buah kampung di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Tasik Biru menerima surat hak milik tanah masing-masing. Sementara itu, mengulas mengenai pembayaran cukai jualan negeri 2.9 bilion ringgit daripada Petroleum Nasional Berhad dan anak syarikatnya kepada Sarawak pada Jumaat lepas, beliau berkata ini dapat dilihat bahawa Kerajaan Persekutuan mengiktiraf hak Sarawak.
Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak bertempat di Batu 12 Jalan Kuching Serian dijangka beroperasi pada tahun 2023. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jaung, majlis pecah tanah projek itu bakal disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng pada Selasa depan. Jelas Datuk Seri Michael Manyin, Sekolah Menengah Antarabangsa yang pertama di Sarawak akan menggunakan silibus International General Certificate of Secondary Education, Cambridge dan pengambilan pertama melibatkan 100 orang pelajar tingkatan 1. Pelajar yang memperolehi keputusan cemerlang dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR daripada kalangan B40 luar bandar diberi peluang menempatkan diri di sekolah berkenaan dengan yuran percuma untuk yang kurang berkemampuan. Sebelum ini, katanya Sarawak merancang mendirikan 5 buah sekolah menengah antarabangsa yang akan ditempatkan di Sibu, Miri, Bintulu dan sebuah lagi di lokasi kedua di Kuching yang masih belum dikenal pasti. Datuk Seri Michael Manyin mengumumkan perkara itu pada Majlis Perasmian Dewan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Lundu di Kampung Sengayan Hulu Lundu. Beliau juga mengumumkan dana RM30,000 kepada DBNA Cawangan Lundu bagi melaksana aktiviti persatuan. Pada majlis itu turut disampaikan insentif kepada 74 orang anak-anak bidayuh yang memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam dan yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Penduduk rumah panjang di kawasan Sungai Silas Bintulu disarankan menggunakan kaedah dan pendekatan baharu dalam penanaman nenas serta tanaman pertanian yang lain. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jepak melihat menerusi program Agriculture Community Outreach Program AgriCorp, anjuran Jabatan Pertanian Bintulu membuka peluang baharu kepada penanam nanas di kawasan tersebut menggunakan kaedah baharu. Bukan sahaja mendapat bantuan, malahan khidmat nasihat dan sokongan daripada Jabatan Pertanian serta agensi berkaitan seperti Lembaga Nenas memberi input baharu kepada penduduk di kawasan tersebut. Beralih kepada nenas jenis MD2 juga mampu membuka pasaran yang lebih luas sehingga ke luar negara. Tambah Datuk Talib, ini semua dapat dilaksanakan melalui usaha Kerajaan Sarawak serta perubahan pembangunan yang telah dibawa ke kawasan. Program AgriCorp yang dijalankan di Rumah Atan Sungai Silas turut disertai penduduk dari rumah panjang berdekatan yang merupakan juga pengusaha tanaman nanas. Menurut Tuai Rumah Atan Anak Tuah, penduduk rumah panjang beliau yang bergantung kepada tanaman nanas sangat menghargai usaha Jabatan Pertanian Bintulu. Daguna. Lamai ka daguna ko kursus kami sare tau nya. Laban anah kami tu dah lama. Nada dijil. Jadi tanam baru tu nya kami kan itih ke stay baru nya itih ke babaris. Awak kayaknya main di Melaya lah, nya main nuan spray. Betul. Dah namanya dah keluar ke sidak tu ngambil kami kursus sampai kami nemu style baru dah. Nanam nanas projek baru tu. Beberapa siri program AgriCorp akan dilakukan oleh Jabatan Pertanian Bintulu di seluruh Bintulu termasuk di Dun Jepak bertujuan membantu penduduk meningkatkan pendapatan isi rumah melalui pertanian. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan Dilaila. Baik, terima kasih.